Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar adalah keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber sumber jadi dan kualiti alam sekitar. Ianya memastikan keperluan kita pada masa ini dipenuhi tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Mengaplikasikan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui dan meminimumkan penggunaan daripada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi uji minda yang di bawah itu tulis senaikan sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui adalah matahari, angin, ombak dan biogeosim. Sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah petroleum, bahan nuklear, gas asli. Ancaman alam sekitar. Ancaman alam sekitar berpunca daripada aktiviti manusia. Ianya memberi kesan negatif kepada kehidupan. Antara ancaman dan kemusnahan alam sekitar termasuklah perubahan iklim dan pemanasan global, penyahutanan dan kehilangan biodiversiti, pencemaran, eutrofikasi dan ledakan pertumbuhan populasi manusia. Okey, sekarang kita masuk ke perubahan iklim dan pemanasan global. Maksud perubahan iklim ni ialah perubahan suhu bumi, taburan hujan dan perubahan angin secara drastik. Perubahan ini selalunya kita kaitkan dengan fenomena kesan rumah hijau. Jadi bagaimana kesan rumah hijau ni berlaku? Yang pertama, apabila pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi, sebahagian daripada pancaran itu diserap oleh bumi, manakala sebahagian yang lain dipantulkan semula ke angkasa dalam bentuk inframerah. Yang kedua, sebahagian besar daripada tenaga haba tidak dipantulkan kembali ke ruang angkasa, tetapi diserap oleh gas rumah hijau. Ini memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Yang ketiga, aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas rumah hijau meningkat dan lebih banyak tenaga haba terperangkap. Seterusnya, meningkatkan suhu bumi. Ini dinamakan kesan rumah hijau. Pemerangkapan haba yang berlebihan telah menyebabkan suhu bumi semakin meningkat yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi kita masuk kepada faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau serta gas rumah hijau. Jadi faktor yang pertama ialah pembakaran bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum oleh stesen janakuasa elektrik, exhaust kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian. Semua ini akan membebaskan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida. Faktor yang kedua ialah aktiviti penyahutanan, pembalakan dan pembakaran sampah secara terbuka. Ini meningkatkan gas karbon dioksida. Faktor yang ketiga ialah aktiviti peternakan, membebaskan gas metana. Faktor yang keempat ialah penggunaan baja bernitrogen dalam aktiviti pertanian, membebaskan gas nitrogen oksida. Faktor yang terakhir iaitu faktor kelima ialah penggunaan bahan aerosol, bekas polistrina serta bahan penyejuk seperti penyaman udara dan peti sejuk, membebaskan gas klorofluorokarbon. Jadi, uji minda kedua, kebaikan kesan rumah hijau. Antara kebaikan kesan rumah hijau adalah pertama, meningkatkan suhu bumi dengan kemasukan sinaran matahari. Kedua, rumah hijau dapat menapis dan memantulkan semula sinar solar yang tidak diingini. Ketiga, rumah hijau membantu tumbuhan tanaman dan mengekalkan kehidupan di bumi. Seterusnya, keburukan kesan rumah hijau. Pertama, kesan rumah hijau boleh menyebabkan berlakunya perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin. Kedua, kesan rumah hijau mampu menyumbang kepada pemanasan global. Ketiga, kesan rumah hijau juga mampu menaikkan aras laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub. Dan akhir sekali, kesan rumah hijau boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna kerana perubahan suhu mendadak serta kehilangan sumber makanan dan habitat. Baiklah, sekarang untuk uji minda 3, muka surat 173. Kesan pemanasan global. Air laut, sungai atau tasik akan lebih cepat menyejat. Akibatnya hujan akan turun lebih kerap dan lebat. Banjir besar akan berlaku di pesisiran pantai dan di kawasan sekitar sungai. Baik, langkah-langkah mengatasi fenomena kesan rumah hijau. P1, menggunakan tenaga solar, tenaga angin dan air bagi menggantikan bahan api fosil. Yang kedua, menghadkan pembakaran terbuka dan penyahutanan.
Yang ketiga, menanam semula hutan yang ditebang untuk tujuan pembalakan. Dan yang keempat, mengadakan kempen menanam pokok untuk mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di atmosfera. Sekian daripada kami. Terima kasih.